Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. Insya pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Kembali dalam Assalamualaikum. Saya Adi Arman mengambil baton daripada Hazwani dan juga Tabu Talib sebentar tadi. Alhamdulillah kita nak teruskan pengisian menarik dan bermanfaat insya-Allah dalam Assalamualaikum pada pagi ini. Topik kita hari ini adalah Mahmudah, hiasan diri. Saya bersama dengan Ustaz Hanafi Abdul Malik selaku ikon Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi sihat? Saya alhamdulillah sihat. Berbaju batik hari ini. Alhamdulillah. Ustaz, topik kita Mahmudah, hiasan diri. Mahmudah ni kita tahulah dia lawan dia mazmumah. Betul. Mahmudah ni sifat-sifat terpuji orang katakan. Mungkin Ustaz sebagai mukadimah boleh kongsikan sudut pandang Islam, apa pengertian Mahmudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton TV Al-Hijrah. Alhamdulillah kita hidup lagi. Bila kita hidup jangan lupa 4S. S pertama senantiasa syukur. Alhamdulillah kerana kita masih diberi masa oleh Allah untuk meneruskan kehidupan ini, untuk menambah amal dan juga bertaubat pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat hidup ini paling dicemburui oleh jutaan, trilion manusia yang telah meninggal dunia. Mereka merayu pada Allah untuk hidup kembali, untuk beramal soleh. Yang kedua, Masya Allah, Tabarakallah, solat. Tanda kita syukur kepada Allah Ta'ala, kita kena solat. Ini adalah sifat-sifat mahmudah dengan Allah SWT. Taat pada perintah, jauh pada larangan. Yang kedua, yang ketiga S-nya adalah suka bersedekah. Sedekahlah, sebab sedekah menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Ini sifat mahmudah kepada sesama manusia. Dan S yang ketiga, S yang keempat adalah berselawat ke atas Rasulullah SAW. Pagi ni kalau kita nak beritahu, selawat ni satu-satunya amalan yang tidak tertolak. Walaupun bila mulut berselawat, dia tetap diterima oleh Allah walaupun dalam keadaan kita lalai dan leka. Selawatlah walaupun dengan niat nak menunjuk pada orang, tapi Allah tetap beri pahala. Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan, bila kita bincang tentang mahmudah, asal usul perkataan daripada mahmud. Mahmud dalam bahasa Arab membawa perkataan baik atau mulia. Jom kita jadi orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ni akhlak yang paling disukai, dicintai oleh Allah dan juga disayangi dan dicintai oleh makhluk. So akhlak mahmudah ni ada membawa maksud akhlak terpuji. So bila akhlak terpuji ni dia terbahagi pada dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Makhluk pula kepada manusia, kepada alam dan kepada haiwan. Ini akhlak kita. Jom pujuk hati kita sama-sama pada pagi yang indah ni untuk memperbaiki akhlak kita supaya dapat akhlak yang mulia, mahmudah. Wallahu alam. Itu dia segi perangan tentang mahmudah kan, sifat-sifat yang termasuk terkait dengan apa yang 4S yang Ustaz sebut tadi kan, syukur, sedekah dan sebagainya. Dalam konteks hari ini Ustaz, topik kita adalah mahmudah, hiasan diri. Ya, macam mana kita lihat sifat-sifat mahmudah tu, ada sifat-sifat yang terpuji inilah yang Allah suka ni, patut menjadi cerminan diri kita. Patut kita terjemahkan sifat mahmudah tu. Betul. Bila kita sebut akhlak, Rasulullah SAW tidak diutuskan melainkan untuk memperbaiki akhlak. Akhlak dengan Allah, kita tidak mensyirikkan Allah. Akhlak dengan manusia, kita tidak berlaku kejam kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya agak tersentuh sikit
beberapa hari yang lepas apabila melihat seorang anak memukul ibunya dan mengunggut untuk meletupkan rumahnya, membakar rumahnya kalau pihak polis masuk ke dalam rumahnya. Bila disiasat, anak itu adalah seorang pedaging dadah. Ya Allah, generasi kita kalau kita buka di Facebook ataupun di media sosial pada hari ini, kita dapat budaya kecam mengecam. Allahu Akbar. Kecam, penuh dengan kebencian. Dunia hari ini dijangkiti satu wabak yang sukar untuk dipadamkan, iaitu kebencian. Benci, haters, netizen kecam netizen yang lain kecam ni, sehingga yang dikecam tu ulama-ulama, yang dikecam itu ulama yang telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Bagaimana mereka nak minta ampun pada mereka yang telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Dalam masa yang sama, Allahu Akbar, diorang ni sebenarnya sakit dengan sifat-sifat yang tidak baik. So kita nak masukkan sifat mahmudah ini melalui pendidikan. Kita kena didik akhlak kita. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Banna ketika ini dan saat ini, Syahid Imam Hasan Al-Banna kata, kita mengislamkan orang Islam itu terlebih dahulu lebih penting daripada mengislamkan orang yang belum Islam. Kenapa benda ni penting? Bila ditanya kepada Syahid Imam Hasan Al-Banna, jawapan dia, kerana apabila orang Islam mengamalkan Islam, akhlaknya mahmudah. Akhlaknya akan jadi mulia, menyebabkan orang yang belum Islam jatuh cinta dengan orang Islam. Ingat, orang kafir, orang belum Islam, dia tidak hairan dengan amalan zikirullah kita. Dia tidak hairan dengan Al-Quran yang kita baca berapa kali khatam, zikir kita berapa juta satu hari. Dia tak peduli pun tentang kita punya puasa sebulan. Dia tak peduli. Tetapi, Masya Allah, Tabarakallah, dia akan jatuh cinta bila kita mempunyai akhlak yang mahmudah, akhlak yang mulia. Bagaimana kita menjadi pemimpin, bagaimana kita jadi netizen, akhlak kita bagaimana dalam menjadi seorang pelajar. Adakah akhlak kita akhlak mahmudah, akhlak yang mulia? Bagaimana kita jadi seorang pekerja, asyik mengular je ke sana ke sini. Bagaimana kita akhlak. Bagaimana Rasulullah SAW digelar Al-Amin, seorang yang jujur. Akhlak Rasulullah SAW menyebabkan ramai yang jatuh cinta dan memeluk Islam. Jom kita jadi ejen Islam untuk melahirkan golongan generasi muda dan generasi lama mempunyai akhlak yang mahmudah dan menyebabkan ramai orang yang belum Islam jatuh cinta dengan kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Kadang-kadang dia bermula daripada diri kita sendiri. Benar. Supaya kita dilihat sebagai satu tauladan lah. Bila kita berbuat baik, bersifat mahmudah tu, mudah-mudahan jadi tauladan kepada orang lain untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Ustaz, salah satu yang Ustaz sebut daripada 4S tadi adalah sedekah. So sedekah tu atau berinfak ni, kata sesuatu yang memberi banyak kelebihan, dan mungkin boleh dikongsikan apa peluang hari ini berinfak atau bersedekah yang Ustaz nak kongsikan. Alhamdulillah, tabarakallah, Masya Allah. Bila kita sebut mahmudah, dalam salah satu ciri-cirinya, Asma'ul Husna ni banyak nama. Dan nama-nama itu membawa sifat kepada sifat Rasulullah SAW dan sifat terpuji, sifat mahmudah. Dan Ustaz nak sampaikan kat sini, iaitu bersedekah, pemurah, Ar-Rahman, kan, Al-Karim, dan banyak lagi sifat-sifat Allah yang menggambarkan sifat pemurahnya Allah Ta'ala. So, jom pujuk hati kita hari ini jadi orang bertakwa. Orang bertakwa ni dia ada 3P, 1B. P yang pertama, tahukah kamu bagi mereka, burulah kamu keampunan dari Allah yang disediakan syurga seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa. Yang pertama apa dia? Iaitu mereka yang suka bersedekah, sama ada senang ataupun susah, pemurah. Yang kedua, mereka yang mampu menahan marah, iaitu penyabar. Yang ketiga, mereka yang pemaaf, memaafkan. Itu sifat orang-orang, sifat mahmudah.
generasi yang bakal kita bentuk melalui Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Dan yang seterusnya tuan-tuan, mereka yang suka, Allah mencintai mereka yang suka melakukan kebaikan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra telah ditubuhkan daripada tahun 2011. Kami menyewa rumah kedai yang kecil, dan bangunan-bangunan kedai ini bila-bila masa saja kami boleh ditamatkan sewaan kami. Dan Masya Allah, Ustaz nak minta tuan-tuan masuk ke www.Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, sebab kita nak bina sebuah bangunan yang siap, komplit dengan semua fasiliti. Ada sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada asrama putra, ada asrama puteri untuk pelajar-pelajar itu. Kita berdaftar di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. 7, ranking yang ke-7 daripada 1000 tahfiz yang berdaftar. Dan kemudiannya Masya Allah, Tabarakallah, kami sedang mengumpul dana untuk siapkan kompleks ini 25 juta. Setakat ini kita dah dapat lebih kurang 1.8 juta. Merayu tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agar kami dapat sumbangan dari tuan-tuan. Jangan risau, ini bukan skamer, ini adalah kenyataan yang nyata. Tuan-tuan ingat, sumbangan tuan-tuan boleh dapat pelepasan cukai kerana kami adalah penolong amil zakat Selangor, dan kita juga duduk di bawah Perbadanan Wakaf Selangor. Tuan-tuan boleh berwakaf dan setiap sumbangan tuan-tuan akan diaudit. Tidak akan berlaku, dan janganlah ragu apabila berlakunya, orang takutnya sekarang ini kecoh isu apa? Isu dana yang diselewengkan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah tidak berlaku di Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Dan tuan-tuan, nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada, hubungi segera. Tolong masuk ke www.Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ada barcode ni. Tuan-tuan ada Majariah, ada My Legacy. Tuan-tuan boleh berinfak secara bulanan. Satu hari RM1 dia tuan-tuan, sebulan RM30. Jom tuan-tuan, pujuk hati kita. Jangan tunggu Nabi beritahu, jangan tunggu sekiranya kamu berada di waktu petang, jangan tunggu pagi, jangan tunggu petang. Sebab apa tuan-tuan? Berinfak sekarang. Infak sekarang. Kerana apa? Dengan berinfak sekarang tuan-tuan, insya-Allah Allah pilih kita, Allah hapuskan dosa kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ubati penyakitmu dengan bersedekah. Dan bagi mereka yang tengah berada dalam keadaan kesusahan, dikejar hutang piutang, jom pujuk hati kita untuk bersedekah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita untuk melansaikan hutang piutang kita. Tuan-tuan, rebut peluang ini. Mudah-mudahan tuan-tuan yang menyumbang pada pagi ini akan dapat melahirkan hufaz yang profesional, yang mempunyai sifat mahmudah, bakal menjadi pemimpin kepada umat akhir zaman. Wallahu a'lam tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, masalah sosial pada hari ini di kalangan remaja amat berat. Cara penyelesaian melalui pendidikan dan melalui Al-Quran. Bersama Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra berjuang untuk menyiapkan pusat kecemerlangan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Infak sekarang. Wallahu a'lam. Itu dia. Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Sedikit sebanyak dapatlah ilmu kan, dan tips-tips juga nak jadi insan yang bersifat mahmudah ni, amalan terpuji insya-Allah. Para penonton, teruskan menyumbang. Kita nak berehat sekejap, kembali selepas ini. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAZ. Insya-Allah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAZ sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah.